Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama untuk menghadiri majlis ilmu pada pagi ini. Seperti biasa, kuliah duha saya yang bertajuk tentang kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu kita telah menceritakan hal-hal yang berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS dan juga Iblis. Kita telah memfokuskan topik kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Adam AS. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita akan teruskan dengan perbincangan kisah Nabi Adam dan juga Iblis, tetapi pada minggu ini fokusnya kepada hal yang berkaitan dengan Iblis. Okay. Baik, jadi saya akan sharekan skrin saya untuk tanggapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Jadi ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Adam AS berserta dengan Iblis. Pelajaran dari hal berkenaan dengan Iblis yang pertama ialah menjauhi hasad dan sombong. Menjauhi hasad dan sombong. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya tersimpan seberat biji zarah dari rasa sombong. Ya. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Adam dan Iblis ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS, tanda penghormatan ke atas Nabi Adam AS. Iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam AS kerana dalam hatinya ada perasaan sombong. Kerana perasaan sombong itulah yang menjerumuskan syaitan diusir keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada perasaan sombong yang merasakan dirinya lebih baik daripada ciptaan Nabi Adam AS, dia merasakan dirinya diciptakan daripada api, asalnya daripada api itu lebih mulia daripada Nabi Adam AS yang diciptakan daripada tanah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis ini daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbullah perasaan hasad daripada iblis. Daripada kesombongannya itu maka lahirlah perasaan hasad dan dengki itu terhadap Nabi Adam alaihissalam kerana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Adam dan juga Siti Hawa dapat tinggal bersama isterinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbullah rasa hasad dan dengki sehingga mereka, iaitu iblis, ingin mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun mulalah untuk membuat sesuatu perkara ataupun menghasut, membisikkan hasutannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Adam alaihissalam tentang iblis itu adalah musuh kamu dan juga jauhilah kamu daripada pohon ini. Jika kamu mendekati pohon itu, sesungguhnya kamu akan termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan hasad ini dalam rangkaian permohonan berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, yang bermaksud dan dari kejahatan
orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Jadi kita bermohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hasad manusia, daripada kedengkian, daripada kejahatan orang-orang apabila ia melakukan dengkinya. Jadi kita selain kita berjaga-jaga, kita juga haruslah berwaspada. Kemudian kita juga harus meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Falaq. Biasa kita boleh baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, kemudian kita baca qul a'udzu birabbin nas, dan kemudian membaca qul a'udzu birabbil falaq. Ini mudah-mudahan dijauhkan ataupun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hasad manusia dan juga golongan jin dan iblis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bagaimana perasaan hasad dan sombong ini berlaku dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan juga saudaranya. Kita ketahui bagaimana Nabi Yusuf ini dicintai oleh bapanya iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Sedangkan saudaranya, adik-beradiknya sendiri itu merasa iri hati atas cintanya Nabi Yaqub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka pun membuat satu hilah untuk membunuh saudaranya iaitu Nabi Yusuf alaihissalam kerana ada perasaan iri hati, kerana ada perasaan hasad dan dengki. Dan sehingga pada akhirnya mereka menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam ke dalam sebuah perigi. Mereka tidak membunuhnya tapi masukkannya dalam perigi tersebut. Kemudian dalam kisah Qabil dan Habil juga, kerana hasad dan dengkinya Qabil terhadap Habil, kerana ingin dinikahkan dengan seorang wanita yang tidak diterima oleh Qabil, lalu mereka diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kurban, dan pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima kurban daripada Habil dan menolak kurban daripada Qabil. Lalu timbullah perasaan hasad dan dengki dan berlakunya lah pembunuhan yang pertama dalam golongan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, hasad ini umumnya terjadi di antara orang yang saling kenal. Orang yang saling kenal. Biasanya kalau kita kenal seseorang, sama ada daripada kaum kekeluargaan kita, daripada kerabat kita, daripada rakan-rakan kita, daripada rakan sekerja kita, biasanya terjadi di antara orang yang saling kenal. Bila kita tidak mengawal diri kita, maka syaitan akan membisikkan, menghasut supaya kita mempunyai rasa iri hati dengan pencapaian keluarga tersebut, dengan pencapaian rakan kita tersebut. Kemudian hasad juga terjadi bila mana saat iman itu lemah dan syaitan menguasai diri mereka. Bila iman seseorang itu sudah lemah, lebih mudahlah untuk syaitan membisikkan perkara-perkara yang tidak baik untuk dilakukan oleh seseorang itu. Kemudian syaitan juga akan menguasai diri mereka hingga mereka tidak sedar tentang kelakuannya dan menghasut dalam diri mereka itu untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Apakah erti sombong? Sombong bererti menolak yang hak dan merendahkan hak manusia. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Adam AS. Bagaimana iblis berasa sombong. Dia menolak tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersujud kepada Nabi Adam AS, dan dalam masa yang sama juga dia merendahkan hak manusia dengan menyatakan bahawa dirinya adalah lebih mulia, lebih baik daripada asal ciptaannya itu, iaitu daripada api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah. Jadi ada perasaan sombong kemudian diikuti dengan
perasaan hasad dan juga dengki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam alaihissalam untuk keluar daripada syurga setelah terjerumusnya, tergelincirnya atas hasutan, atas kedengkian iblis laknatullah. Maka sebagai seorang muslim, biasanya untuk kita menjauhi sikap hasad dan sombong ini, yang pertama sekali haruslah kita tunduk kepada hukum syar'i. Bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu perkara, haruslah kita menerimanya dengan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haruslah kita sentiasa membersihkan amal daripada riak, kerana daripada riak boleh datangnya perasaan sombong, dan kemudian akan berlakunya perasaan hasad. Dia ada berkaitan kesemuanya. Jadi haruslah sentiasa kita membersihkan diri kita agar amal-amal kita ini tidak ditunjuk-tunjukkan, tidak ada timbul perasaan riak bila kita melakukan sesuatu amal. Kemudian segala amal yang kita lakukan, kita niatkan menjadikannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mudah untuk kita melakukan sesuatu perkara itu dengan ikhlas, tapi bila kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, melindungi hati kita daripada terjerumusnya kita daripada perasaan riak dan sombong. Bila kita lakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita ganjaran yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepentingan diri dan juga dunia. Bila kita lakukan sesuatu perkara, kalau kita waktu kita bekerja dan sebagainya, kita melakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, niat untuk kita mencari nafkah untuk isteri dan juga anak-anak kita. Kita ikhlas melakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta yang kita cari, tetapi matlamatnya ialah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dan sebagainya, dan juga bukan untuk kepentingan dunia, iaitu keselesaan dan sebagainya. Jadi matlamatnya ialah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita, maka apa yang kita inginkan semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua yang boleh kita ambil di sini ialah tidak ada ruang ijtihad ketika sudah ada nas. Ya. Kaedah fiqh ada mengatakan tidak ada ijtihad di hadapan nas. Apa maksudnya? Bila ada sesuatu perintah, bila ada ayat-ayat Al-Quran tentang ayat perintah untuk kita melakukan sesuatu perkara, ataupun ayat perintah untuk kita menjauhi sesuatu perkara itu, maka tidak dapat lagi untuk kita ada ruang ijtihad untuk berkomunikasi, untuk diskusi dan sebagainya. Maka ini perintah nas yang sarih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita mentaatinya tanpa meragukannya, tanpa mempersoalkannya sekalipun. Dan kewajipan muslim di hadapan nas segera menerima segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian segera melaksanakan tanpa ragu, tanpa terpaksa ataupun tanpa keberatan. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan golongan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka apakah yang dilakukan oleh para malaikat? Mereka tidak menanyakan
Mereka tidak mendustakan perintah Allah tersebut. Mereka tidak menganalisasikan segala perintah Allah tersebut. Mereka terus tunduk dan menghormati Nabi Adam alaihissalam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lain bagi iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud, dia buat analisa dahulu. Dia tak nak sujud dahulu. Kerana dia rasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, tetapi dia lupa tentang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui perkara-perkara yang terbatas bagi kita untuk mengetahui sesuatu perkara. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Azim, mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat, kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Ya, jadi inilah sifat seorang mukmin, seorang muslim. Harusnya bila mereka mendengar sesuatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya Allah sahajalah tempat mereka kembali. Kita lihat dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Sadaqallahul Azim. Kekafiran iblis dengan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahmu? Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal tersebut kepada iblis. Apa yang membuatkan iblis ini enggan bersujud, melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi iblis dengan angkuh, dengan sombong, dengan perasaan hasad dan dengki menjawab, aku lebih baik daripada engkau. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan daku daripada api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Ya. Jadi maksudnya syaitan ini dia membuat analisa, memikirkan, enggan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia daripada api. Dia merasakan api itu lebih baik dan dia merasakan api itu lebih mulia daripada asal ciptaan itu daripada tanah. Dia tidak tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Adam alaihissalam walaupun ciptaannya itu daripada tanah. Jadi dia tidak terus serta-merta mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdalih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan sifat seorang muslim. Bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu sami'na wa ata'na, mereka mendengar dan mereka terus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang syaitan ni ataupun iblis ni pula bantah, kemudian menjawab pula, menjawab dan membuat analisa bahawa dirinya itu lebih baik, lebih mulia daripada Nabi Adam AS kerana asal daripada ciptaannya. Jadi kita boleh lihat perbezaan antara sikap Nabi Adam AS dan juga iblis ketika Allah Subhanahu wa taala mengusirnya keluar daripada syurga. Kita tahu iblis ketika Allah Subhanahu wa taala
mengusirnya keluar daripada syurga atas sebab kesombongannya, atas keingkarannya, lalu menjawab pula, kemudian menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengarahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak sedar bahawa dirinya sedang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meminta keampunan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahannya. Tetapi berbeza dengan sikap Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengusirnya keluar daripada syurga kerana dia termasuk dalam golongan orang yang zalim, telah mendekati pohon tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asyajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud serta Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu, dan aku katakan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ya. Ketika Nabi Adam AS telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka bahawa mereka ini telah, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang mereka daripada mendekati pohon tersebut, dan telah mengingatkan kepada mereka juga bahawa syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tetapi ternyata Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa terlupa akan peringatan daripada Allah tersebut, dan termakan kata-kata daripada iblis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkannya daripada syurga. Dia tidak membantah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pula berdalih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka meminta keampunan, meminta permohonan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa-dosa mereka dan juga agar dirahmati mereka. Lalu mereka pun berkata, berdua merayu, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Ya, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta pengampunan serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi perbezaan di sini kita lihat bagaimana Nabi Adam dan juga sikap iblis bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran dari hal berkenaan dengan iblis yang ketiga adalah ungkapan aku lebih baik darinya. Aku lebih baik daripadanya. Iblis berbangga dengan asal dan nasabnya. Iblis berlaku sombong dan enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam kerana dia merasakan dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia berbangga dengan nasab dan keturunan ataupun daripada asal penciptaannya itu. Jadi ungkapan ini berbahaya kerana dia mempunyai unsur kesombongan, mempunyai unsur berbangga diri dan sebagainya. Jadi ungkapan sedemikian akan membuka pintu bagi syaitan untuk mencelah. Ya, bila sesuatu ataupun seseorang itu merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain, lebih baik daripada kawan-kawannya ataupun lebih baik daripada rakan sekerjanya dan sebagainya, maka syaitan akan membuka pintu baginya untuk mencelah, untuk menghasut dan membisikkan sesuatu perkara yang tak baik dan menghasutnya untuk berlaku hasad dan dengki terhadap rakan-rakannya ataupun kaum kerabatnya. Jadi hak Allah Subhanahu Wa Taala perlu ditaati secara mutlak. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu perkara, perlulah kita terima dan cepat-cepat melaksanakan perintah tersebut, sama ada perintah ataupun juga larangan. Jadi kedua-duanya harus diterima secara mutlak. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yang boleh kita ambil daripada pelajaran pada pagi ini,
tidak boleh menyombong diri kerana faktor keturunan dan juga nasab. Ya. Jadi nilai seseorang manusia itu sesuai dengan iman dan amal solehnya, bukan kerana keturunan dan juga nasabnya. Ya, bila seseorang itu mempunyai iman yang tinggi dan kemudian beramal soleh, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana faktor keturunannya, bukan kerana nasabnya yang baik, walaupun nasab keturunannya yang baik, tetapi tidak mempunyai iman yang tinggi dan kemudian tidak beramal soleh, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha khabir. Innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Sesungguhnya orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan seseorang tersebut. Ketakwaan seseorang itu yang membuatkan darajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas dasar keturunan dan juga nasab. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang keadaan dan amalan-amalan kamu sekalian. Baik, jadi ada beberapa pengajaran yang kita telah ambil di sini berkenaan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga iblis. Jadi khusus pada hari ini fokusnya kepada hal yang berkaitan dengan iblis. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada pengajaran kuliah duha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat membersihkan hati kita dan diri kita daripada hasad dan juga dengki dan daripada sombong dan juga riak. Mudah-mudahan kita sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu perkara, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya juga kita nakkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana keduniaan atau juga bukan kerana kepentingan diri kita sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Moga-moga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Kita tutupi dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.